Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Hari ini adalah hari ke-273 pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan dan hari ke-189 pelaksanaan PKP pemulihan di seluruh negara. Dalam usaha untuk memutuskan rantaian pandemik COVID-19, tindakan kerajaan adalah jelas dan tegas sebagaimana Perintah Kawalan Pergerakan yang diteruskan. Namun begitu, tren jumlah tangkapan akibat pelanggaran PKP ini meningkat dari sehari ke sehari, khususnya membabitkan pusat hiburan seperti kelab malam, pub dan lain-lain. Arahan daripada kajian amat jelas, iaitu untuk tidak membenarkan kelab malam dan pusat hiburan kembali beroperasi buat masa ini, dan masih lagi di dalam senarai terlarang. Premis umpamanya tersenarai di bawah larangan kerajaan. Namun demikian, tangkapan kerana operasi pusat hiburan berlaku hampir setiap hari. Walaupun sudah ada makluman dan peringatan dikeluarkan, saya hampir setiap kali membuat laporan harian ini akan menekankan tentang aktiviti pusat hiburan ini. Pada 12 Disember 2020, tangkapan yang melibatkan aktiviti pusat hiburan mencatatkan jumlah tertinggi, iaitu 292 tangkapan. Oleh itu, saya ingin mengingatkan dan meminta sekali lagi kepada pihak berkuasa tempatan untuk bertegas dan tidak bertolak ansur sama ada menarik semula lesen premis terbabit yang sekaligus akan menghentikan operasi mereka untuk selama-lama jika masih berdegil. Kita semua bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengekang dan seterusnya memutuskan rantaian penularan COVID-19. Maka kerana itulah setiap arahan dan peraturan yang telah dikeluarkan mestilah dipatuhi. Kita perlu mengawal penularan wabak ini. Sekiranya kita tidak mendapat kerjasama yang baik daripada semua pihak, maka kita akan terus hidup dengan pandemik ini selama-lamanya. Semalam, sebanyak 2,947 pasukan Task Force Operasi Pematuhan PDRM yang terdiri daripada 13,049 anggota telah melakukan 39,415 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan SOP di seluruh negara. Sebanyak 3,914 pasaraya, 5,290 restoran, 1,237 kilang, 1,460 pasar awam dan pasar tani, 2,945 tempat ibadah serta 1,264 tempat riadah telah diperiksa. Semalam PDRM telah menahan 201 individu di atas kesalahan engkar SOP dan kesemuanya telah dikompaun. Antara kesalahan tersebut seperti biasa juga, tidak memakai pelitup muka, gagal menjarakkan sosial dan sebagainya. Sebenarnya masih terdapat kekeliruan dari segi penguatkuasaan juga berhubung SOP pemakaian pelitup muka. Baru-baru ini tular di media sosial mengenai seorang individu yang berada di tempat awam tetapi berseorangan dan tidak memakai pelitup muka, dan akhirnya diambil tindakan kompaun. Saya sentiasa menegaskan apabila kita mewajibkan pemakaian pelitup muka, diwajibkan ketika itu apabila berada di tempat awam yang bersesak. Saya sebutkan itu. Ramai yang mempersoalkan pengumuman saya tentang bersesak tersebut. Inilah sebenarnya untuk mengelakkan kejadian seperti ini. Tempat awam banyak,
taman awam adalah tempat awam. Tetapi bila bersendirian, maka tidak perlulah memakai pelitup muka kerana seperti yang saya katakan, di tempat awam yang bersesak. Kalau di pasar, bersesak. Kalau di dalam bas atau di dalam LRT, bersesak kerana duduk secara berhimpit dan sebagainya, maka perlulah dan diwajibkan memakai pelitup muka. Tetapi kalau bersendirian ataupun ada penjarakan sosial antara satu sama lain, sebagai contoh di restoran, kita tidak boleh memakai pelitup muka sewaktu makan. Tentu saja kita akan buka, tapi kerana adanya penjarakan di antara satu sama lain, maka dibenarkan untuk tidak memakai pelitup muka. Walaupun pelitup muka kalau tidak wajib sekalipun untuk menjaga kepentingan diri, kita perlu pakai, tetapi dalam keadaan tertentu tidak boleh diambil tindakan kerana ianya tidak bersesak. Jadi perkataan yang perlu diingati adalah bersesak, di tempat awam bersesak, yang bersesak. Jadi perlu memakai pelitup muka, dan jika tidak akan diambil tindakan, boleh di compound dan sebagainya, ya. Jadi banyak kes kadang-kadang perkara ini menjadi kekeliruan dan ramai ada juga yang diambil tindakan, walaupun dari segi jumlahnya tidak banyak, ya. Yang diambil tindakan di tempat awam seorang saja yang kita dengar selama ini tak pernah dengar lagi. Jadi ada yang ditahan di hadapan rumah, tidak ada orang pun. Jadi itu pun kerana bila keluar je tidak memakai pelitup muka. Bukan mestinya tidak memakai pelitup muka, mesti dikenakan tindakan. Ada keadaan-keadaan tertentu, ya. Mengenai kawalan sempadan Ops Benteng melibatkan agensi atau pihak berkuasa beruniform terus mengawal ketat sempadan negara dari dibolosi oleh parti, dan semalam mereka telah berjaya menahan 14 parti yang membolosi negara kita, sempadan negara kita, yang biasanya melalui pintu-pintu di lorong-lorong tikus. Di Sekatan Jalan Raya juga terus dilaksanakan, walaupun saya umumkan bahawa oleh kerana rentas negeri dibenarkan, rentas daerah dibenarkan, tidak ada lagi keperluan Sekatan Jalan Raya, tetapi Sekatan Jalan Raya untuk Ops Benteng masih diteruskan, ya, masih diteruskan. Dan semalam sebanyak 135 Sekatan Jalan Raya SJR Ops Benteng dilaksanakan di seluruh negara, iaitu Ops Benteng ataupun Ops Penawar, PDRM, ATM dan Rela sebanyak 64 SJR, Ops Benteng PDRM 62 SJR, dan Ops Benteng Aksem 9 SJR. Jadi orang ramai masih lagi saya seru untuk menghubungi nombor 0116211223 untuk menyalurkan maklumat mengenai keberadaan parti ini. Mengenai Ops Sanitasi Awam, saya cuma nak maklumkan sehingga 30 Mac sebanyak 12,666 Ops sanitasi yang merangkumi 137 zon, dan semalam 38 Ops sanitasi dilaksanakan di 11 buah negeri dan 1 di wilayah persekutuan. Ops sanitasi semalam melibatkan 206 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, 197 anggota pihak berkuasa tempatan serta 21 jentera bomba dan Jabatan Bomba dan Penyelamat. Mengenai kuarantin wajib, mulai 24 Julai sehingga 14 Disember, seramai 83,344 individu telah pulang ke tanah air melalui pintu-pintu masuk antarabangsa. Daripada jumlah tersebut, seramai 10,203 individu menjalani kuarantin wajib di 74 hotel dan 17 premis lain, termasuk ILA dan institusi pengajian awam di seluruh negara. 528 individu telah dibawa ke hospital untuk rawatan
manakala 75,613 individu dibenarkan pulang ke rumah. Semalam 693 individu telah tiba di semua pintu masuk antarabangsa dan telah pun dikuarantin. Seperti yang diumumkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, bahawa kerajaan telah bersetuju untuk memendekkan tempoh kuarantin wajib bagi pengembara yang pulang dari luar negara serta kontak rapat kepada kes COVID positif 19, iaitu daripada kuarantin wajib selama 14 hari kepada 10 hari sahaja, bermula semalam 14 Disember. Ini selaras dengan laporan klinikal terkini dari seluruh dunia. Sehingga kini beberapa negara telah menyemak semula tempoh masa kuarantin wajib di negara masing-masing. Negara-negara seperti United Kingdom, Jerman dan Belgium telah menurunkan tempoh kuarantin daripada 14 hari kepada 10 hari. Manakala bagi negara Perancis pula, tempoh kuarantin wajib adalah selama 7 hari. Jadi dari segi bukti saintifik dan sebagainya, saya percaya telah pun dibentangkan oleh KKM, Kementerian Kesihatan. Bagi rakyat kita ataupun pengembara yang pulang dari luar negara, apa yang mereka perlu lakukan, 3 hari sebelum penerbangan mereka mesti membuat swab test di luar negara. Setelah negatif, result keputusan negatif, mereka boleh terbang untuk pulang ke tanah air, dan sampai ke negara kita mereka perlu menjalani kuarantin selama 7 hari. Jadi yang saya maksudkan 10 hari tadi adalah 3 hari sebelum terbang mesti membuat swab test dan negatif, dan sampai sini 7 hari lagi berada di pusat kuarantin. Ini bermakna kita telah singkatkan selama 7 hari ya. Kalau dulu 14 hari sampai saja kena 14 hari. Sekarang ni 3 hari sebelum campur 7 hari, maknanya 10 hari. Dan mana-mana individu yang tidak membuat swab test sebelum pulang, kerana ada beberapa negara yang tidak membuat swab test kepada sebelum kita, hanya untuk tujuan penerbangan pulang. Jadi fahamkan Jepun misalnya, dia tidak membuat swab test untuk mereka yang hanya ingin pulang ke tanah air masing-masing. Dan pelajar-pelajar kita pun membuat aduan, kalau perlu membuat swab test di UK sebagai contoh, kosnya mahal kerana tukaran wang pound dan sebagainya. Begitu juga di US, kosnya tinggi. Jadi mungkin tidak ada kemampuan untuk membuat swab test, jadi mereka nak terus balik pun boleh kita benarkan. Tetapi sampai saja ke tanah air, mereka perlu menjalani kuarantin selama 10 hari. Jadi 10 hari lah, 3 campur 7 ataupun 10 hari. Mengenai tapak binaan, sejak April hingga 14 Disember 2020, sebanyak 13,933 jumlah pemeriksaan telah dilakukan oleh anggota penguatkuasa Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia ataupun CIDB, yang melibatkan 7,975 tapak binaan di seluruh negara. Semalam, CIDB telah membuat pemeriksaan di 17 tapak binaan di seluruh negara. Kesemua 17 tapak binaan yang diperiksa mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Semalam di dalam sidang khas MKN, Kementerian Pelancongan dan Budaya ataupun MOTEX telah membentangkan cadangan untuk pembukaan beberapa aktiviti pelancongan. Dan semalam Mesyuarat Khas MKN bersetuju pada dasarnya meluluskan permohonan daripada MOTEK untuk membuka aktiviti pelancongan. Antaranya termasuklah aktiviti outdoor, aktiviti di luar seperti zoo negara, Legoland dan lain-lain aktiviti. Walaupun kita telah meminta supaya MOTEK
membentang SOP yang lebih detail dan jelas setelah mengadakan perbincangan dengan KKM dan juga MKN. Oleh mana pun, pada dasarnya kita telah pun meluluskan, ya. Dan kalau tak silap saya, dari segi tarikh buka kuasa pun telah pun kita tetapkan. Kita tunggulah pembentangan berserta dengan SOP nanti. KBS juga, Kementerian Belia dan Sukan, juga telah membentangkan cadangan untuk pembukaan aktiviti sukan, terutamanya sukan outdoor ini. Dan KBS juga telah pun diminta untuk membentangkan SOP secara terperinci setelah berbincang dengan KKM dan juga MKM. Saya difahamkan mesyuarat jawatankuasa teknikal akan bermesyuarat pada hari Khamis untuk membuat untuk kita membangunkan SOP yang lebih jelas. Kerana mungkin banyak lagi perkara yang dipohon oleh mereka, termasuklah pertandingan bola sepak, ya, yang tertangguh selama ini. Jadi kita minta supaya mereka bentangkan dengan lebih detail lagi dan lebih terperinci. Banyak juga yang akan dilaksanakan. Seperti yang saya sebutkan sebelum ini, bahawa kerajaan tidak boleh menyekat kebebasan pergerakan orang ramai untuk selama-lamanya. Seperti kita tahu, virus COVID-19 ini akan terus berada di sekeliling kita. Seperti juga virus-virus lain. Seperti virus denggi, ya, seperti penyakit-penyakit lain yang berjangkit dan juga tidak berjangkit. Virus ini juga akan terus berada di sekeliling kita. Sebab kata orang, akhirnya kita terpaksa menerima hakikat bahawa kita akan hidup bersama dengan virus COVID-19 ini. Dan sebab itulah kerajaan mula melonggarkan sedikit demi sedikit sekatan yang dilaksanakan sebelum ini bagi kita mengimbangi kesihatan dan juga ekonomi rakyat. Kita mengimbangi antara life dan livelihood, ya. Dan kita tahu bahawa selama ini apabila kita mengadakan sekatan yang terlampau ketat, jadi ekonomi rakyat tergugat, ya, pekerja syarikat-syarikat terpaksa ditutup, rakyat kita yang bergantung hidup untuk gaji harian tidak dapat bekerja dan sebagainya. Ianya akan menyebabkan lebih masalah yang lebih besar kepada rakyat kita. Kerana seperti kita tahu, bukan semua yang ada COVID positif di kalangan rakyat, tetapi kesannya mereka juga terjejas. Walaupun mereka terus negatif sejak daripada mula, tapi apabila sektor ekonomi tidak dibuka dan sebagainya, pergerakan dihadkan, menyebabkan perniagaan perunjitan misalnya menghadapi masalah, pusat pelancongan tidak boleh membuka aktiviti, ramai pekerja-pekerja hotel dibuang pekerjaan dan sebagainya, dibuang pekerja dan sebagainya. Perkara-perkara ini akhirnya lebih memburukkan keadaan. Mereka yang kekal negatif, tetapi kerana tindakan yang tegas kita buat, mereka juga menjadi mangsa kepada keadaan. Jadi sebab itulah kita mula membuka ekonomi kita, mula membuka, melonggarkan dari segi pergerakan dan sebagainya. Oleh itu, tanggungjawab untuk memastikan penyakit ini tidak merebak adalah kita sendiri, oleh rakyat sendiri. Iaitu kitalah sebenarnya yang perlu mengawal dan mendisiplinkan diri kita supaya kita tidak dijangkiti dan kita juga tidak menjangkiti rakyat. Kawalan kendiri perlu dilaksanakan oleh individu-individu. Malah saya juga menyeru kepada pemimpin-pemimpin masyarakat seperti pengulu, ketua kampung, tuai rumah, imam, pengurusi taman, pengurusi persatuan penduduk, semua pemimpin-pemimpin komuniti, supaya menyedarkan ahli komuniti mereka tentang betapa perlunya kita menjaga diri kita dan juga menjaga dan mematuhi setiap SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Kalau semua memainkan peranan, kalau individu memainkan peranan, pemimpin komuniti memainkan peranan, walaupun kita mula melonggarkan setiap SOP yang kita perkenalkan dulu, insya-Allah kita akan terus kekal selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan? Assalamualaikum Dr. Sri. Salam. Tadi dari bersama
Sejak pelaksanaan ujian COVID-19 pada 1 Disember yang lepas terhadap pekerja asing secara berperingkat di Selangor, Negeri Sembilan, Wilayah Persekutuan, Pulau Pinang dan Sabah ni, bolehkah Datuk Seri kongsikan pecahan seperti jumlah yang disaring, jumlah positif dan negatif serta jumlah kilang yang terlibat? Terima kasih, Datuk Seri. Sejak daripada permulaan kita buat saringan KSM, Kementerian Sumber Manusia, daripada 1 Disember sehingga 14 Disember hampir 17,000 telah pun disaring, dan daripada jumlah tersebut 555 telah positif, manakala 16,000 hampir 16,400 result mereka adalah negatif. Sebanyak 663 kilang telah ataupun industri terlibat di dalam pemeriksaan ini, dan 652 buah klinik terlibat bersama dengan Kementerian Sumber Manusia ini untuk membuat pemeriksaan. Jadi cuma kita dapat tahu dan kita bincangkan di dalam mesyuarat khas baru-baru ini, terdapat juga yang majikan-majikan yang agak kurang untuk bekerjasama. Jadi saya menyeru kepada majikan-majikan supaya bekerjasama dengan Kementerian Sumber Manusia dan juga Kementerian Kesihatan, kerana kegagalan mereka tentu akan lebih besar akibat musibah saja kepada mereka. Kerana jika ada saja di kalangan pekerja mereka yang didapati positif, kita akan tutup kilang mereka. Jadi lebih baik mereka bekerjasama dengan Kementerian Sumber Manusia dan juga Kementerian Kesihatan supaya boleh mengelakkan kes di kilang mereka, kerana kerugian mereka lebih besar apabila kilang mereka ditutup. Dan kita juga telah pun meminta pihak peguam negara untuk melihat kepada perundangan yang ada supaya kita boleh mengambil tindakan undang-undang kepada majikan-majikan yang enggan untuk bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian Sumber Manusia di dalam membuat saringan terhadap pekerja mereka. Jadi kepada majikan, tak perlulah tunggu sehingga tindakan diambil, kerana apa yang kita buat adalah untuk menjaga kepentingan mereka, supaya jangkitan tidak berlaku di dalam kilang mereka dan kilang mereka tidak perlu ditutup. Okey? Datuk Seri, saya Zura bernama. Apa pandangan Datuk Seri berhubung Jabatan Imigresen akan mengisytiharkan persona non grata kepada warga asing yang melakukan jenayah di negara ini? Adakah cara ini akan digunakan kepada pendatang tanpa izin dalam Ops Benteng kerana menceroboh masuk ke dalam negara juga kesalahan jenayah? Okey. Semua sama saja tindakan melalui Ops Benteng kerana masuk tanpa dokumen ataupun yang penjenayah-penjenayah. Mereka ini dianggap sebagai, dalam istilah immigration, adalah migran terlarang, imigran terlarang. Di dalam kes mahkamah misalnya, apabila mereka melakukan jenayah, mereka akan dihadapkan ke mahkamah. Apabila jika mahkamah mendapati mereka bersalah atas jenayah tersebut, mereka terpaksa menjalani hukuman penjara seperti yang diputuskan oleh mahkamah. Setelah dibebaskan, mereka akan dihantar ke depo tahanan imigresen supaya penyediaan dokumen dapat disiapkan. Dan selepas mendapatkan biometrik mereka, kita akan usir mereka keluar daripada negara kita, kerana mereka tidak dikendaki di negara kita kerana melakukan jenayah ini, dan mereka akan disedara hitamkan supaya bila mereka keluar daripada negara kita, selama-lamanya mereka tidak boleh datang balik ke negara kita. Sebab itu perlunya ada biometrik tadi, supaya kita tahu bila mereka masuk, kita tahu sama ada mereka adalah migran yang terlarang ataupun persona non grata ini yang kita hantar pulang. Begitu jugalah dengan pendatang tanpa izin parti. Apabila ditangkap tanpa dokumen, kita akan masukkan di dalam seperti juga selepas berada di pusat tahanan parti, mereka juga akan diusir pulang ke negara masing-masing. Sama saja. Okey?
Datuk Seri Syamsiah dia bernama, Kerajaan Negeri Sarawak masih memperketatkan arahan kuarantin 14 hari kepada individu yang ingin masuk ke Sarawak. Menjelang sambutan Christmas, langkah ini agak memberi kesan kepada warga Sarawak yang mahu pulang ke sana bagi menyambut Christmas, seperti isu majikan, isu cuti daripada majikan dan sebagainya. Adakah MKN akan berbincang dengan Kerajaan Sarawak bagi SOP ini dilonggarkan? Semalam saya bangkitkan kepada wakil Kerajaan Sarawak supaya melihat perkara ini, ya, sebab seperti kita katalah yang ramai yang nak balik ke Sarawak untuk menyambut hari Christmas dan sebagainya. Begitu juga guru-guru kita yang dah ada di Semenanjung untuk nanti pulang untuk mengajar di Sarawak, jumlahnya ramai. Apabila mereka pulang, dua perkara yang mereka perlu. Yang pertama, mereka perlu di kuarantin, itu mengikut peraturan. Dan yang keduanya, mereka yang bukan warga Sarawak mesti membayar kos untuk kuarantin tersebut. Jadi ramai yang mengadu minta supaya perkara ini dipertimbangkan semula. Kerana peraturan ini adalah peraturan yang dibuat oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Dan kita faham kenapa Kerajaan Negeri Sarawak membuat peraturan ini. Sebab Sarawak adalah salah satu negeri yang terbaik dari segi kes COVID positif di negeri Sarawak ini. Kerana hampir keseluruhan semua Sarawak adalah hijau. Cuma di Kuching baru-baru ni, di Kuching dan juga ada satu lagi, saya dah lupa, keseluruhan Sarawak adalah green. Jadi mereka nak melindungi Sarawak supaya terus kekal hijau. Itu yang mereka bimbang kalau ada kemasukan daripada luar yang akan menyebabkan berlaku peningkatan kes. Lebih-lebih lagi bagi mereka, kawasan pendalaman Sarawak misalnya adalah sukar untuk dihubungi. Katakan ke Kapit, nak pergi ke Kapit, saya selalu sebut Kapit sebab saya pernah naik bot berjam-jam sampai ke Kapit. Kalau berlaku kes di Kapit, adalah agak lambat untuk dibawa ke hospital di Kuching, di Sibu, Miri, ya, di Sibu. Nak bawa tu memakan masa yang lama dan menimbulkan masalah juga, ya, untuk bawa tu. Kerana bot tu, adakah bot sewa khas atau tidak. Jadi ini perkara yang membimbangkan. Bila berlaku satu kes di Rumah Panjang sebagai contoh, ianya mungkin akan spread lebih cepat kerana Rumah Panjang yang dalam keadaan tempat yang sama, hampir yang rumah yang dekat dan sebagainya, mungkin kes boleh merebak lebih cepat. Kalaulah berlaku seperti itu di Rumah Panjang, agak sukar dari segi untuk kita mengambil tindakan seterusnya. Jadi sebab itulah saya faham, sebab itu Kerajaan Sarawak cuba untuk melindungi kes seperti ini berlaku di Sarawak, maka mereka membuat peraturan untuk kuarantin tersebut. Tetapi seperti saya katakan, kita dah bangkitkan kepada Kerajaan Sarawak. Kita minta Kerajaan Sarawak mempertimbangkan supaya kalau boleh dilonggarkan sedikit dari segi kuarantin, ya, kuarantin tadi. Mungkin tidak lama 14 hari, mungkin boleh kurangkan lagi. Yang pentingnya dapat juga memberi kemudahan kepada rakyat di Sarawak untuk balik menyambut Christmas nanti supaya tidak dikuarantin sebegitu lama sebelum mereka dapat merayakan Christmas. Jadi kita tunggulah, mungkin Kerajaan Sarawak sendiri akan umumkan mengenai tindakan mereka seterusnya dari segi SOP ini. Alright. Sidang Parlimen semalam menyaksikan 3 orang ahli Parlimen memakai suit PPE untuk hadir mengundi, dan ahli-ahli Parlimen Pembangkang keluar Dewan kerana tidak bersetuju dengan tindakan pemakaian PPE ini. Adakah tindakan pemakaian PPE ini menyalahi SOP? Sebenarnya memakai PPE ini mengikut SOP, ya, mengikut SOP. Kita membenarkan di dalam kes-kes tertentu mereka yang dikuarantin ini untuk diberikan hak mereka, ya. Sebagai contoh, pilihan raya di Sabah, kita membenarkan pengundi-pengundi untuk mengundi walaupun mereka dikuarantin. Sebenarnya kuarantin ini mereka negatif, ya, saya nak terangkan. Bukan mereka ni positif.
Kalau positif, kita tak benarkan mereka berada di hospital. Jadi mereka ini negatif. Kerana macam kes 2 ahli parlimen itu kerana mempunyai kontak rapat dengan mereka yang positif, jadi mereka kontak rapat. Jadi mereka ini diminta untuk kuarantin di rumah selama 14 hari. Dah mulai daripada 14 selama 10 hari lah. Jadi mereka negatif. Hak mengundi di parlimen adalah hak yang dijamin oleh perlembagaan. Mereka berhak untuk diberikan kebenaran mengundi di dalam parlimen. Dan mengundi dalam parlimen, peraturannya masih lagi perlu hadir secara fizikal di dalam parlimen. Tidak boleh secara online sebagai contoh. Jadi kita memberi kebenaran kerana mereka mempunyai hak untuk mengundi. Begitu juga saya sebut tadi, pengundi di Sabah, waktu di Sabah. Mereka boleh dibenarkan mengundi di tempat yang disediakan khas untuk pengundi-pengundi dari yang mereka di kuarantin ini. Kita benarkan waktu di Sabah dulu. PRN Sabah kita benarkan. Tetapi tempat khas, tak bercampur orang lain, mengelakkan pencampuran daripada orang lain. Begitu juga waktu PKP, bukan PKPB, bukan PKPP, PKP. Waktu kita tutup seluruh negara kita dan pergerakan langsung tidak dibenarkan ketika itu, keluar rumah pun tak boleh. Apabila timbul kes yang melibatkan kematian misalnya, kematian bapa, ibu, ada yang memohon nak pergi ke kubur untuk mengiringi jenazah ke kubur. Kerana itulah last kali terakhir mereka dapat bersama dengan arwah ataupun mendiang ibu bapa mereka. Kita benarkan, tetapi dengan syarat memakai full PPE. Memakai PPE. Begitu jugalah dengan sekarang ni. Apabila mereka nak menggunakan hak mereka sebagai pengundi, maka kita minta mereka memakai full PPE. PPE sepenuhnya untuk melindungi ahli parlimen lain daripada dijangkiti kalau mereka tu positif. Tapi setakat ini, selepas swab test pertama, mereka negatif. Walaupun begitu, kita tetap mengarahkan mereka memakai PPE sepenuhnya dan tidak berada di kursi mereka. Mereka tidak duduk di kursi ahli parlimen tersebut, tak di kursi tersebut. Dan kita beri kebebasan bukan saja kepada 2 ahli parlimen Barisan Nasional, tetapi juga ahli parlimen bebas. Kita benarkan. Ahli parlimen Batu saya difahamkan merupakan salah seorangnya. Yang keduanya, 2 lagi ahli parlimen Tenggara dan juga ahli parlimen Tapah. Kita benarkan, tapi memakai full PPE dan mereka duduk jauh di belakang supaya tidak bercampur dengan orang lain. Mereka masuk hanya untuk mengundi dan untuk menunggu, katakan ada 2 kementerian, untuk menunggu kementerian seterusnya, mereka ditempatkan di dalam bilik khas dan tidak bercampur dengan sesiapa pun. Jadi kita mengambil tindakan ini berdasarkan kepada hak mereka untuk mengundi dan tidak boleh dinafikan hak mereka di dalam yang telah pun termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi sebab itu kita benarkan, tetapi untuk precaution full PPE dan sebagainya. Jadi tak bolehlah kata kerana hal mengundi BN maka kita benarkan. Tidak. Saya dah kata tadi, PKP pun untuk melawat orang mati ataupun ramai yang melawat bapa atau ibu mereka yang sakit tenat, nazak, kita benarkan. Tetapi dengan PP, waktu itu adalah PKP, bukan PKPB. Jadi kerajaan tidak melakukan kesalahan dari segi SOP dan sebagainya. Alright. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.